untuk yang pertama sekali kalau kita dalam sesi trading ataupun sesi membuat live trade lah kan. Sebelum kita nak mulakan live trade, first step kita adalah kita pergi kepada investing.com. Nampak tu? Investing.com tu. Nampak tu? So investing.com, kita tengok kat situ ada investing.com, kita masuk website dia. Dan pertama sekali kita pergi analisis, kita pergi kepada news dahulu. Kita perlu lihat news market untuk hari ini. So kita pergi kepada economic calendar dahulu, tekan. So bila kita tekan economic calendar, pertama sekali kita perlu set dekat sini, nampak tu. Yang ni selalu saya ulang-ulang sebut dan mengingatkan siapa-siapa yang pernah belajar pun, saya akan ingatkan untuk tukar dulu ni GMT 8 ni. GMT 8 ni paling penting sebab kita nak tukar waktu Malaysia. So plus 8 ni adalah waktu Malaysia. Jadi untuk waktu Malaysia ni kita tengok hari Rabu 23 Jun 2021. So kita tengok apa market punya movement. Market punya news. Movement pula. Market punya news. So news apa yang ada? Sekarang ni pukul 9.30 malam. Nampaknya USD punya news sebentar lagi pukul 11 minit ada news USD. Dan pukul lagi 26 minit untuk USD juga, sampailah pukul 11 malam ada news USD. Jadi ia agak risky kalau kita ada position dalam trading untuk USD. So apa-apa pun kita akan trade selepas mungkin pukul 10.30 macam tu baru kita execute trading kita. So kita tunggu dulu. Ya. Kita ada position EU sekarang buy. EU nak buy. Close dulu kan macam mana? Okey, EU kita macam mana? Semua positif. Positif. Kalau boleh close dulu. Semua close dulu. Kalau boleh kita close dulu position EU kita. Alright. Okey, so siapa-siapa yang ada position USD kalau positif cut dulu, potong dulu. So kita lebih berhati-hatilah. Nampak gaya banyak sangat news ni, nampak tu? Semua ada 3 bintang. So kalau bab news ni, kalau dia melebihi, dia ada bintang tau. Kalau dia ada 3 bintang bermaksud news tu kuat. Kalau 1 bintang bermaksud news dia tak berapa kuat. So pukul 10 lah, pukul 10 malam akan ada news yang kuat di USD, nampak tu? New home sales ni. So berhati-hatilah. Berhati-hati. So okey semua? Clear berkenaan kita punya news ni? So kita boleh tahu news kita kejap lagi pukul 10 dan pukul 11 baru ada news yang keluar. Lagi 9 minit pun ada. So agak risky lah kalau kita nak trade time-time ni. So kalau tak ada apa, kita review balik kita punya teknik minggu lepas. Boleh Brother Jans? Boleh insyaAllah. Boleh okey. So minggu lepas teknik kita, apa teknik kita? Saya pun tak berapa ingat. Tak silap saya lebih kepada arah market, betul? Fibonacci. Kita dah belajar Fibonacci, kita dah belajar tentang apa nama tu? Kita dah belajar tentang Ichimoku. So kita dah belajar juga tentang arah market, betul? Betul. Arah market doji, yes, doji pun kita belajar. So kalau untuk minggu ni kita nak belajar something new. Okey, yang lepas-lepas tu kita tengok balik contoh dia macam mana kita nak trade macam biasa, iaitu menggunakan Ichimoku. Kita guna balik Ichimoku tu. Ni Ichimoku. Kita buka Ichimoku kita dan kita tengok dekat sini. Okey. Ini Ichimoku kita. Macam biasa kita faham macam mana nak menggunakan Ichimoku. Contoh yang pertama adalah menggunakan trend 1. Trend 1 kita maksudnya time frame kita. Time frame apa kita nak pakai? Contohnya saya nak pakai daily. Contoh daily.
Okay. So contoh daily kita tengok yang paling kanan dulu. Ulang balik step dia, tengok paling kanan. So paling kanan ni apa cerita dia? Candlestick ni sekarang ni yang ni paling kanan. Adakah dia di atas ataupun di bawah awan ni? So kalau macam sekarang dia duduk dalam awan untuk USD Canada. So bila dia duduk dalam awan maksudnya market tengah tak menentu. So kalau tak tentu ataupun tak nampak secara jelas, jangan trade. Itu simple punya orang kata style of trading. Maksudnya kita kena faham. Bila tak nampak, jangan trade. Simple. Bila tak nampak, tak yakinlah. Betul. So, kita tengok contohnya saya letak trend satu saya di H4. Saya letak dekat H4 dulu . So dekat H4 sekarang ni candlestick yang paling kanan dan awan. Tengok kedudukan dia dulu. So candlestick duduk di atas awan, maksudnya uptrend. Yes. So dia uptrend. So trend 2 saya apa? Trend saya 2 saya adalah H1. So H1 saya tengok H1. Apa cerita H1? H1 pula tengok yang belah kanan ni. Candlestick sini, awan dekat sini. So maksudnya downtrend. So kalau H4 uptrend, H1 downtrend, maksudnya tak cantik lah. Tak jadilah trade kita. Tak ngam lah orang kata. Untuk kita buy ataupun sell sebab dua-dua tak sekata. So kita cari pair lain. So kita tengok contohnya USD CHF ataupun kita tengok okey macam ni. Oh dia tengah naik lagi ni. Naik lagi. Untuk CHF JPY. Okay. So kita tengok pair lain. Tambah kita ambil GU. Kita tengok GU. Apa cerita GU ni? Kita tengok kosong. Okay, GU kita tengok apa dia punya trend. Maksudnya first kita tengok Ichimoku macam biasa. Tapi hari ni saya rasa saya tak nak pakai Ichimoku lah. Kan? Macam saya rasa semua dah faham tentang Ichimoku. Hari ni saya nak ajar something new lah, senang cerita. Nak bagi lagi simple dan clean untuk semua orang. Semua ready ke? Kalau saya nak ajar something clean dan ready. Maksudnya ready to go lah teknik ni. Ready. Kita gabungkan doji dengan teknik ni. Semua ready ke? Semua ready tak? Saya nak bagi something new lah. Kan? Asyik Ichimoku dengan Fibo je. Memang bagus pakai tu. Tapi ini nak bagi penambahan skill. Maksudnya kalau ni cantik, pakai yang ni. Okay, ready So, kita masuk, pergi insert dan kita pergi kepada indicators. Dan kita pergi dekat oscillator, nampak tu oscillator, dan kita pergi dekat mana RSI kita mana RSI, okey ni RSI nampak tu. So RSI ataupun nama dia Relative Strength Index, nampak tu nampak tu Relative Strength Index. Sekejap saya zoom sikit bagi semua nampak. Relative Strength Index ataupun nama panggilan nickname dia RSI. Yes, itulah nama dia RSI. So, bila RSI ni, yang pertama sekali, bila kita dah dapat kat RSI ni, kita pergi kat level dulu. Nampak tu? Level tu. Pergi dekat level. Selepas tu, kita pergi tekan level dan kita tekan add. Pergi tambah. Kalau dalam handphone pun boleh. Kita tambah 50 dulu. Nampak tu? Kita tambah 50. So, kita pergi parameters balik. Nampak letak period dia 20. Nampak tu 20. Apply to close. Nampak tu apply to close. Period 20. Color kita nak pakai color apa Bagi suggestion sikit. Asyik biru je. Kasih suggestion, kita ambil hijau lah. Asyik profit je kan, kita warna hijau. So nampak ni tak tebal sangat. Tebalkan sikit. Alright, so ini adalah RSI 20. RSI 20 ni nampak yang bawah ni, saya besarkan. Nampak tu, dia ada
orang kata level-level lah. Kalau kita tengok dekat sini, first kalau nak tengok RSI ni, tengok yang paling kanan dulu. Macam biasa, tengok paling kanan. Di paling kanan tu kita lihat ada beberapa level. Dia ada 100, dia ada 70, dia ada 50 dan dia ada 30. Dan bawah ni ada kosong, nampak tu? Kosong. Yang paling penting sekarang ni, kita perlu melihat pada level 50 je dulu. Ingat first step untuk RSI 20 adalah kita melihat pada level 50 dahulu. Apa maksud level 50 dahulu ni? 50 ni bermaksud kita tengok yang orang kata warna hijau ni. Kalau yang hijau ni dia berada di paras bawah 50, bermaksud dia downtrend. Kalau dia berada di atas level 50, bermaksud dia uptrend. Dia sama je guna dia macam Ichimoku. Pergerakan dia. So boleh combine dengan Ichimoku kalau nak faham lebih tentang trend. Contoh dia macam sekarang, yang paling penting, tengok level 50 dulu. Lepas tu tengok yang paling kanan. Adakah dia berada di atas ataupun berada di bawah level 50 tu? Kalau sekarang, dia downtrend. Sebab dia duduk di bawah level 50. Daily downtrend. H4 pula uptrend. So, tak sesuai lah. Sama je. Trend 1 daily, trend 2 H4. Trend 1 di daily menunjukkan line ni bawah level 50. Dan kita buka H4. Line ni berada di atas level 50 pula. So, tak ngam lah orang kata. Tak cantik. Dia punya pergerakan. H1, kalau H4 uptrend, sekarang uptrend. Di H1 pula pun uptrend. So untuk buy tu sesuai lah. Kalau sebelum ni tadi sesuai lah kalau kita nak buy. Itulah maksudnya guna RSI 20 ni. Faham tak penggunaan RSI 20? Dia lagi simple sikit lah daripada Ichimoku. Tapi dia punya sistem dalam trading, sistem dia sama je. Untuk tengok trend lebih kurang je. Yang orang kata dia punya killer factor dia adalah lebih kepada kita punya pemahaman dalam trading. Tentang indikator tu dan lenggok-lenggok market. So semua faham ke? Ke ada yang kurang faham dan jelas tentang apa yang saya baru beritahu tadi? Tak tahu juga. Faham ke? Semua tak bercakap. Okey. Faham alright. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita lihat dekat sini. Kita buka pair lain, contoh USD Canada. Okey. Kalau kita tengok bandingkan Ichimoku dengan RSI kita. Kita tengok lagi sekali Okay. So sekarang ni downtrend. Nampak? Ni downtrend. Sama juga bawah level 50. Yang lain hijau tu bawah level 50. So dia masih lagi downtrend. Downtrend yang strong. Okay, kelebihan kalau kita pakai RSI ni. Saya nak cerita sikit Kalau contoh sekarang dia downtrend sebab kita tengok yang paling kanan dia menunjukkan bawah level 50. So ikut step saya, kita tengok trend 1 dulu. Trend 1 kita H4, contoh H4. Kita lihat di sini H4 menunjukkan, boleh ulang setting RSI 20 tu sifu. Kejap lagi saya ulang balik. Okey, sebab sekarang ni kita tengok trend 1 di H4. Di H4 menunjukkan RSI di bawah level 50. Maksudnya downtrend. So kita pergi H1 pula, sama tak? Bawah juga level 50, nampak tu. Dia duduk bawah level 50 juga di trend 2 iaitu H1 downtrend. So bila dua-dua downtrend maksudnya nak sell. Itulah maksud dia. So bila kita nak sell tu kita tengok pada keadaan market juga, keadaan market. So keadaan market macam nak sell tu kejap lagi kita tunjuk macam mana.
First thing kita kena faham dulu bab RSI 20 ni. So siapa tadi request tentang kita punya setting, nampak setting dia, saya ulang sekejap, tolong take note Okay, period dia 20, apply to close. Selepas tu pergi dekat level dan kita tambah, tekan add, tambah 50. Itu sahaja dia punya cara nak tengok. Nak setting RSI. So lepas tu tekan OK, akan keluar RSI punya indicator. So selepas tu, semua dapat tak tentang bagaimana nak tengok trend di RSI 20 ni? Semua dapat ke? Adakah semua dapat? Dapat? Semua nak dapat faham Okey. So kalau semua dapat, kita nak pergi kepada next step pula. Next step untuk RSI 20, dia ada next step pula. Okay, first step tadi, atas 50 uptrend, bawah 50 downtrend. Simple as that. Ingat paling kanan. Dan next step adalah kita tengok di 70 dan 30 pula. Sebab tu kita perlu take note. Take note sikit. Saya nak tunjuk. Kalau dalam RSI ni, kita tengok ada 70 dan kita ada tengok 30. Alamak, color tak cantik. Kita nampak tu? 30 dan kita ada 70. So 70 dan 30 ni ibarat satu batu. Maksud batu tu bila dia melebihi, dia sampai je 70 ataupun dia sampai dekat melebihi 70, maksudnya bahaya, dangerous. Maksud saya dangerous adalah memang kita nak trade ikut trend. Okay, contoh ikut saya Contoh saya bulatkan ni, nampak tu? Bila dalam keadaan situ di atas ni, market menunjuk ke uptrend. Okay, betul lah kita nak buy. Dan bila dia sampai level 70, maksudnya di tempat saya bulat ni, bermaksud bahaya. Jangan terus buy lagi. Dia memberi signal, okay, boleh buy. Tapi bila dah sampai 70, jangan buy pula. Jangan buy dan jangan sell. Simple. Maksudnya anytime from now, bila dia pergi dekat level 70 ataupun melebihi level 70, dia senang cerita dia macam langgar batu lah. Dia macam nak langgar batu. Itulah maksud dia. Dan bila dia berada di level 70, kalau tengok sini di atas level 70 ni kan, kalau kita tanda dia, okay, saya tanda sini, tengok balik tempat saya bulatkan tu, sama kan? Sama, dan saya tandakan di atas tu, kita lihat di belakang di daily, di situ ada banyak doji. Dia berkait rapat dengan apa yang kita belajar sebelum ni. So maksudnya sekarang, bila harga dah sampai level 70 ataupun level 30, dua level ni, mesti ada doji dekat situ. Ataupun tempat-tempat yang orang kata banyak indecision. Ni sini maksudnya ada batu banyak kat situ. Dia naik, dia langgar batu, mestilah jatuh. Itulah perangai market. So, bila dah sampai 70 ataupun bila kita buy, contoh kita buy dan kita buy, tapi lepas tu kita tahu, alamak, dia dah sampai level 70. Jangan terus buy. Jangan buy lagi. Sebab bila kita sampai level 70, maksudnya dah nak langgar batu. So, kena berhati-hati. Kita boleh follow trend, tapi kadang-kadang trend tu tak boleh kita nak, orang kata follow sangat lah. Nak follow sangat. Maksudnya ada time kita follow 80% kita follow trend, lagi 20% kita tak boleh nak follow trend. Sebab kadang-kadang dia nak retrace ataupun dia nak berehat sebentar. Inilah dimaksudkan berehat ataupun korektif. Okay, faham ke? Itu untuk kalau dia sampai level 70. Dangerous. Maksudnya sampai level 70, jangan buy lagi. Manakala kalau dia sampai level 30, kita tengok mana kita punya ni. Kita tengok. Ini lebih kepada alat untuk tidak melakukan perkara yang orang kata bila waktu kita jangan terlampau follow sangat trend. Ni saya nak ajar lah ni.
So contoh dia sampai level 30 pula. Nampak tu? 30. Di situ 30. So bila sampai level 30 pula, jangan pula sell. Kita dah sampai level 30. Area 30, jangan pula nak saja-saja nak sell. So berhati-hati. Kadang-kadang bila dia dah sampai level 30, maksudnya dia turun. Dia turun sampailah melebihi paras 30, lagi bahaya. Maksudnya dia dah langgar batu. Anytime dia nak U-turn. Itulah perangai market. So kita kena keep note ataupun take note tentang apa yang terjadi di dalam RSI punya pergerakan. Contoh macam sekarang. Okay, macam sekarang saya tunjuk Okay, H4 nampak downtrend. Memang downtrend di sini. Nampak tu, downtrend. Okay, sebab tu kita jangan abaikan ilmu kita yang lama. Contohnya ilmu yang kita dah pernah belajar. Sebagai contoh, ini adalah impulsif. Betul? So bila di situ ada impulsif, kita tengok H4. H4 pula, okey tak apa. Maksudnya sekarang ni downtrend sekejap. Market tengah jatuh sikit. Dia tengah downtrend. H1 pula, dia dah sampai dekat 30. Maksudnya jangan sell. Jangan sell. Jadi di time frame besar, dia punya, orang kata dia punya jalan cerita dia sekarang ni impulsif. Sebab dia break harga tertinggi. Simple. Dan sekarang ni tengah korektif. Okey, bila tengah korektif, H4 nampak tengah downtrend kejap. Downtrend kejap. Memang tengah downtrend. So H1 pun tengah downtrend. Patutnya nak sell. Tapi bila kita dah pakai RSI 20 ni, kita tahu jangan sell sekarang. Sebab dia dah sampai area batu. Itulah kegunaan orang kata RSI 20 ni. Dan kita lihat, kita letak satu line. Okey, kita letak situ. Kita tengok paling kiri dia. Apa cerita dia? Alamak, ada doji. Ada doji jarum panjang pula tu. So, kita letak dekat situ satu kawasan jeng. So, maksudnya itulah harga diskaun dia. Harga diskaun untuk beli. So, kalau untuk setengah orang, pastikan benda ni jadi uptrend balik dan H4 pun jadi uptrend balik, baru kita buy. Tapi kalau macam sekarang, kalau saya lebih kepada boleh je lah buy kan. Kejap lagi. Kita tengok UCAT kejap lagi apa akan terjadi. So, siapa faham tentang apa yang baru saya jelaskan tadi? Kalau faham, tolong bagi tahu faham. Kalau tak faham, tak apa, saya boleh ulang balik. Come on brothers, malam ni kita nak belajar teknik ni kan. Faham? Okey. Faham tentang RSI 20 ni? Simple. Okey, saya ulang balik lagi sekali. Kita tengok GU. Apa guna RSI 20 ini? RSI 20 ini pertama sekali dia adalah untuk melihat trend di atas 50 uptrend. Di atas 50 uptrend, di bawah 50 downtrend dan tengok yang paling kanan. Itu paling penting. Tapi kena ingat apa asas trading kita. First kita tengok daily, contoh daily. Impulsif di sini, nampak tu? Lepas tu saya cakap, impulsif jangan tinggal impulsif. So bila kita tengok impulsif di situ, kita tengok H4. H4 pula uptrend. Nampak tu? Uptrend. Walaupun dia uptrend di H4, di daily masih lagi dalam keadaan impulsif. So yang naik ni adalah korektif sahaja. Kalau di daily lah. Di daily ni. Ni impulsif, ni korektif. So kejap lagi kita tahu dia nak jatuh. So, apa yang kita tengok di RSI pula, kita kena tukar-tukar sikit bila dalam trading. Dalam RSI, kita tengok uptrend. Okay. H1 pun uptrend, tapi dia nak sampai level 70. Bila dia nak sampai level 70, kita letaklah line. Teng. Okay, bila kita tengok line, tengok yang paling kiri. Nampak tu? Apa ada dekat situ? Ada satu doji. So, bila ada satu doji, kita letak. Yes. So area situlah kita nak buat apa? Takkan nak buy kot. Mestilah nak sell. Tapi kalau nak selamat, tunggu dia turun di bawah level 50 baru buat sell. Itu cara paling selamat untuk trade.
Bila H1 dia turun ke level 50, H4 pun automatik akan turun di level 50. Jangan risau. Dia sekata dalam sistem RSI ni, dia sekata dia punya cara nak faham. Maksudnya macam mana kita nak tentukan trend tu ataupun penggunaan dia sekata. Maksudnya H1 turun, H4 pun akan turun juga RSI dia. Okey, saya ulang lagi sekali. Kita buka pula dekat AUD CHF, kita buka RSI, kita tengok sekilas. Ni sekarang kita dah tahap-tahap nak start jadi pro ni. So kena ambil take note sikit lah. Tengok weekly dulu. Weekly, kalau sejujurnya kita tengok, kalau saya tengok weekly, uptrend, simple uptrend. Tapi kalau di daily belum lagi uptrend sebab kita tengok dia tak melepasi level 50. So tak apa, kita abaikan dulu. Kalau untuk long term lah. Kalau untuk short term dah jadi uptrend. Nampak tu? Dah jadi uptrend. So H1 pun dah jadi uptrend. So kita boleh buy kalau dah engulfing di sini. Itu cara dia. Contoh H4 dah uptrend. Kita tengok paling kanan paling kanan ni. H4 uptrend dan H1 pun uptrend di sini. So bolehlah buy. So kalau nak buy tak kisah, ada macam-macam cara nak buy. Sebab tu saya tak limit pada cara nak buy. Contohnya nak engulfing di sini pun boleh buy. Ataupun tunggu dia turun untuk pergi dekat doji-doji ni untuk kita buy pun boleh. Tak ada masalah. Okey, clear ke semua berkenaan apa yang saya baru jelaskan tadi? Clear ke semua? Kalau clear, bagi tahu clear. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Boleh saya ulang balik. Sure ni clear? Sure? Are you sure guys? Ingat 70 dan 30 tu ibarat batu. Maksudnya kalau dia langgar, berhati-hati. Walaupun kita ikut trend, pastikan jangan terlampau ikut sangat. Macam itulah contoh dia. Clear, alright. So, kita crystal clear Cantik, brothers. Okay, kita tengok pada pair lain, tambah. Kita buka contoh Euro JPY. Kita tengok Euro JPY. Saya suka Euro JPY sebab banyak bagi profit. So, kita guna ilmu kita yang ada. Okay. Saya nak mix and match sikit ilmu malam ni. Okay. Mix and match maksudnya, kita nak try semua jenis yang kita pernah belajar. Kan? Kita nak try apa yang kita dah belajar. Contoh daily. Daily pula. Daily saya buka di time frame daily dan saya tengok ada impulsif, simple. Dan saya tanda dulu siap-siap. Alright, di situ impulsif. So bila di situ impulsif dan saya melihat bila di impulsif apa terjadi di sini. Lihat di sini. Tengok candlestick. Nampak tu? Candlestick tu dia dah langgar. Ada doji di situ. Okay, ada doji di situ. Tak apa, kita abaikan dulu. Kita biar dulu. Janji impulsif dahulu. Kita pergi ke H4. Okay. H4 pula uptrend. Okay. Sekarang ni H4 uptrend. Kita tengok daripada segi RSI. Uptrend. So H1 apa cerita? H1 pun, alamak. H1 ada cerita di sini. Dia walaupun dah uptrend. H1 pun uptrend, tapi dia dah langgar 70. So, bila dia langgar 70, ada apa dekat situ? Saya letak tanda. Apa yang dia langgar sebelum tu? Macam Titanic dia langgar iceberg kan? Sama juga. So, dia dah sampai 70, dia terlanggar something dekat situ. So, bila dia terlanggar something, saya tengok belah kiri. Nampak tu? Alamak, banyak doji. Maksudnya apa? Impulsif dah betul dah nak jatuh. So RSI pula tunjuk dia dah sampai langgar batu. So apa saya nak buat? 15 minit nampak sangat cantik untuk lakukan sell. Saya tengok dulu, kita tengok pelan-pelan. Okey, nampak menarik semua ni. Nampak menarik untuk sell. Okey, kita lihat. Okey, so nampak cantik untuk kita lakukan sell. Tapi kalau untuk ikut betul-betul sistem ni, kalau nak selamat lah, jangan gunakan
sampai 70 ni boleh sell, tak ada masalah, a bit risky lah. Tapi paling penting tunggu dia turun sampai level 50, barulah kita buat sell kita. Itu adalah yang terbaik. Okay, so nampak gaya dah pukul 10 dah pun. Mesti semua tak sabar nak live trade ni. Tengok dulu. Semua okey kalau kita nak live trade ni? Okey ke semua kalau nak live trade? Come on brothers. I need your response. Mana brothers kita ni? On. Okey, kasih jadi. Cantik. Okey, Brother Jans, okey kalau kita mulakan untuk kita punya live trade malam ni? Boleh, boleh. Boleh. Alright. So apa yang saya nampak lebih kepada daily, kita pilih dulu. Kita pilih dulu apa yang terbaik untuk kita trade. So apa yang saya nampak lebih kepada contoh kejap lagi news besar dah berlaku kan news tu. Kita tengok balik, refresh balik dekat investing.com ni. Apa efek dia? Kita lihat pukul 10. Yes, pukul 10 dah ada news. US low. 10. Okay, so kita tengok pukul 10 apa news dia efek. Tak ada apa sangat pun. Kan? Nampak gaya tak ada apa sangat. So, apa kita akan mulakan step by step untuk kita trade. First, macam saya cakap tadi, impulsif dahulu. Berlaku di sini. Saya bulatkan di situ impulsif. Dan bila di situ impulsif, saya tengok H4. Di situ, saya tengok RSI pula. Memang dia naik sekejap, iaitu berada di keadaan uptrend. So H1 pun uptrend. Walaupun uptrend, dia dah sampai area, dah dekat-dekat dah level 70. So bila dekat-dekat tu, saya tengok belah kiri, alamak, dia dah sampai area doji. So area doji tu sesuai untuk kita jual sebenarnya. Memang cantik lah sebenarnya. So apa yang saya nampak itu kita tengok pada GU dulu, GBP USD, dan kita tengok Euro JPY pun sama juga situasi impulsif. H4 uptrend dan H1 dia dah sampai level 70. Sama juga dia punya jalan cerita dia. So kalau pemilihan saya lah, pemilihan yang paling cantik saya nampak sebenarnya lebih kepada kita nak trade masa satu yang terbaik ni. Saya rasa EJ lagi better. Betul tak Brother Jan? Betul, EJ. EJ ke GU? Minta. EJ. Apa? EJ? EJ? Sekarang ni, yang sekarang ni. Oh, yang sekarang ni. Okey. Tak berapa clear suara. Okey. So, nampak gaya kita dah ada pemilihan pair juga. Euro Japanese Yen. Semua clear step by step cara saya pilih Euro Japanese Yen ni. Sebelum tu nak tahu, sebelum kita mulakan untuk live trade kita, step by step ni faham tak faham? Kalau tak faham tak apa, saya ulang lagi sekali last sebelum kita start live trade. Semua okey Semua jelas? Alright, semua faham faham, cantik. Jelas. Okey, kalau tak ada apa, kita akan mulakan untuk live trade kita pada malam ini. First kali kita akan tekan order, new order. And then kita tengok Euro Japanese Yen. Pastikan betul Euro Japanese Yen. Kan? Saya nak zoom sikit. Pastikan betul Euro JPY ataupun Euro versus Japanese Yen. Lot size jaga 0.01. Kita up sikit lah. Saya nak up sikit malam ni. Up sikit 0.03. Saya bagi up sikit. So bila dalam keadaan sekarang ni, pastikan kita nak sell. Kita nak sell untuk Euro Japanese Yen. And then okay. So semua ready ke? Are you ready guys? Kalau ready, bagi tahu ready. Come on. Semua ready Kalau semua ready, saya nak sell Euro Japanese Yen dengan lot 0.03. Ini sebab akaun saya ada margin yang cukup. Kalau untuk margin yang kurang cukup, 0.01 sudah memedai. Maksudnya dah cukup. So saya nak sell sekarang.
Semua ready 1, 2, 3. Saya sell Euro Japanese Yen sekarang. Alright, saya baru je dah sell. EJ. Okay, semua ready. Cantik. So, saya dah sell Euro Japanese Yen. So, sekarang ni pemilihan macam mana kita nak pemilihan take profit. Di mana pemilihan take profit yang cantik. Okay. Ini berkait rapat dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Kalau macam saya tengok H1, contoh. Kalau paling simple sebenarnya kita akan melihat kepada doji. Contohnya jatuh. Contohnya macam sekarang lah. Tok 15 minit. Kita tak nak lama-lama sangat dalam market. Okay. Kita lihat sekarang dalam keadaan market kita sell di sini. Nampak tu. Kita sell di situ. Bila kita sell dekat situ, kita perlu cari candlestick yang ada jarum paling panjang dulu. Cari yang paling panjang dulu belah kiri. Belah kiri. So nampak gaya sini ada. Situ pun ada. Saya ambil sinilah second paling panjang. So bila second paling panjang tu di situ. Nampak tu. So bila di situ second paling panjang, saya tunggu pula. Apa yang saya buat adalah saya ambil je yang sini. Nampak tu jarum tu. Zoom sikit. Jarum paling panjang adalah di sini. So bila jarum paling panjang ada di situ, saya letak je jarum line dekat jarum tu. Dan saya letak up sikit sebab takut spread. So saya tarik TP dia di sini. Tengok sikit. So take profit kita adalah 132243. Nampak tu? Itu take profit. Minta tolong jasa baik brothers kita tulis dalam chat untuk take profit kita. 132.243. Itu untuk take profit Euro Japanese Yen. So profit kemungkinan besar kita adalah lebih kurang tak banyak lah. Dalam berapa dolar ni? Dalam tak sampai $6 lah. Lebih kurang lah. So itu take profit kita. Yes. So siapa yang dah follow live trade saya? Siapa yang dah masuk sekali Euro Japanese Yen? Come on. Sikit. Semua dah masuk ke? Dah. Wah, ramai masuk. Terbaik. Mantap, brothers. Cantik. So, itu untuk kita punya live trade pada malam ini. So, saya buka sesi soal jawab pula untuk brothers kita pada malam ini. So, ada soalan boleh tanya terus. Boleh tanya. So, kita boleh jawab secara, orang kata, secara direct lah. Kalau ada soalan tak faham ke, apa ke, boleh tanya. So, silakan brothers untuk tanya kalau ada soalan. Ada ke? Come on brothers. Come on, kita nak tanya apa soalan yang maut. Soalan maut ke, nak tahu pasal trading ke, boleh tanya. Malam ni kita free, kita ada lagi ada masa lagi untuk kelas kita. Hari ni kelas tak panjang sangat sebab cerita pasal RSI 20 je. Sebab mungkin malam ni saya nak masuk ke dalam RSI 3, tapi RSI 3 ni nanti dulu. Faham dulu tentang RSI 20. RSI 20 ni sangat, orang kata, efisien sangat untuk kita tahu market tu habis bila. Maksudnya dia habis, dia langgar batu, itu power lah orang kata. Nak tahu trend senang, nak tahu trend tu bila kita nak ikut dan bila kita tak nak ikut menggunakan RSI 20. Memang kalau cari kat mana-mana susah nak jumpa RSI 20 ni. Carilah seluruh YouTube pun payah. Okay, ada soalan ke? Come on, brothers. Yo, saya ada soalan ni. Ya. Silakan. Saya nak tanya, kalau kita guna RSI 20 ni, Ya. so kita punya SOP yang kita check daripada time frame yang besar je kan. Okay. Contoh daripada monthly ke weekly, lepas tu baru kita tengok dia punya arah trend. So dia punya SOP tu mesti kita follow yang sama. Ya. Lepas tu reference kita untuk guna RSI 20 ni je. Maksudnya kita nak
refer daripada time frame berapa je, maksudnya untuk valid. Macam mana saya nak cakap? Okey, dia sebenarnya macam saya pernah bagi tahu sebelum ni, dia terpulang pada individu. Maksudnya RSI 20 ni dia tak takluk pada time frame. Okey, kalau kita check semua time frame monthly, weekly, daily, H4, H1, payah nak jumpa semua kata. So maksudnya sekarang ni apa yang Yun kena buat adalah mencari apa time frame yang sesuai dengan Yun. Di daily ke, first time trend satu tu. Trend yang utama Yun selalu tengok apa, weekly ke, daily ke. Macam kita belajar sebelum ni, trend satu dengan trend dua. Kena cari dulu persamaan dua tu. Faham? Maksudnya kalau weekly uptrend, daily pun uptrend, kita nak buy lah, betul? Macam itulah contoh dia. So sekarang ni, macam sekarang, kita tak boleh nak buy lagi. Contohnya, sebab ikut balik apa yang asas pertama Yun. Jangan pakai RSI 20 je. Janji impulsif tu kena ikut juga. Betul? Betul. So impulsif jangan lupa. Bila dah faham dan dah tahu impulsif ke mana, barulah kita guna asas RSI ni. Faham Faham. Itu cara nak pakai dia sebenarnya. Impulsif tu jangan tinggal. Teknik-teknik ni kira tambah-tambah nak bagi power je. Janji asas tu jangan lupa. Maksudnya asas kita yang kita guna impulsif tu yang paling besar. Yeah, so betul. RSI ni kita guna untuk second confirmation macam tu. Yeah, betul. Maksudnya senang macam ni lah. Okay, senang saya nak bagi satu hint lah. Hint, kalau faham lah. Cewah. Ayat. Okay. Dia senang macam ni lah. Okay, RSI ni, dia nak tahu, okay, impulsif kat atas ni. Kalau kita H1 ni kan, impulsif kat atas, betul? Betul. So nak tahu impulsif tu sampai mana impulsif tu habis. Tu je. Itulah guna 70 dengan 30 ni. Maksudnya market ni, okey, ni metafora yang paling cantik tentang market. Market ni ibarat sungai. Dia naik turun, naik turun. So, ada masa sungai ni dia langgar batu. Bila langgar batu, dia tak boleh nak tembus. So, dia patah balik. Contoh. Nampak? So, itulah kegunaan dia. Dia nak mematahkan impulsif tu. So, bila dia nak patahkan impulsif tu, kena ikut balik dengan apa yang kita belajar sebelum ni. Kan? Refer balik video-video lama tu, baru boleh kaitkan. Maksudnya, dia sampai level 70 ni, 70 ni ada apa dekat sini? Rupanya ada doji. Contoh. Faham tak, Brother Yun? Ke kurang jelas? Faham you? Faham So ingat, impulsif tu paling penting. RSI ni lebih pada complementary. Dia penambahan je. Faham Dah popik sikit lah. Popik sikit. Okay, so kalau faham, bagus. Alhamdulillah. Jadi yang lain, Azhari, macam mana kegunaan TL, trend line? Alamak, trend line. Okay, untuk trend line, kita akan belajar untuk next week. Next week. Tapi saya bagi hint sikit lah kalau nak belajar juga trend line, simple. Kalau nak belajar trend line, okay. Saya bagi sikit Take note, saya akan bagi dalam masa sekilas je. Sekilas je saya akan cerita. Okay, harap-harap semua boleh tangkap lah Okay, trend line ni simple. Trend line ni selalu orang salah tarik. Orang salah tarik sebab dia main tarik je, contoh daripada sini ke sini. Tu salah tu. Kan tiba-tiba bang sini. Mana boleh. Kan? Contohnya kadang-kadang orang tarik macam ni pula. Kurangkan ketebalan ni. Okay, kadang-kadang orang tarik macam ni. Lepas tu market bocor kat sini. Market bocor sell. Lepas tu naik. Naik, apa lagi? Keluarlah teknik harapan kan. Teknik time tu lah nak doa, time tu lah nak solat taubat kan. Sebab kan dah pecah trend line tu. Betul, selalunya macam tu. Dari dulu orang mulalah berdoa depan skrin sebab salah entry ataupun harap-harap dia patah balik. Macam itulah perangai trader-trader dari dulu. So, kalau kita nak tarik trend line, cara kita nak tarik trend line yang terbaik, okay, saya bagi hint bagi hint. Pertama sekali, guna RSI ni. Dah sampai 70, dah sampai 70, baru tarik trend line. Maksudnya, harga dekat sini.
Dia dah sampai 70. So bila dah sampai 70, baru tarik. Jeng jeng jeng. Barulah dia break cantik sebab dia dah langgar batu dulu. Itulah trend line yang paling cantik. Serius. Kalau tak percaya, try lah back test. Dia dah sampai 70 ataupun 30, time tu lah dia dah langgar batu, barulah jadi trend line tu. Itulah perangai market. Senang cerita, pastikan dia dah berlaku something, dia dah langgar 70 atau 30, barulah kita tarik trend line. Itulah perangai. Contoh macam ni saya tunjuk contoh, padam sikit. Bagi contoh sikit. Okey. Nampak ni? Kita tengok yang saya bulatkan ni. Tempat saya bulatkan tu, kalau lihat, saya letak line di situ. Okey. Kita lihat di sini dah sampai level 70. Dekat sinilah saya bulatkan ni. Sama juga dia dah sampai di jarum paling panjang. Macam saya cakap, bila jarum panjang dalam ni ada banyak doji. Ingat tu. Dan bila dah sampai 70, barulah kita tarik trend line. Contohnya kita tarik, tarik macam ni. Okay. So, bila dah sampai 70, dia turun dan dia break trend line tu, barulah start jatuh. Itulah cara nak trade trend line paling cantik. Bila kombokan dengan apa kita belajar. Ramai tak tahu. Contoh dia sini. Dia dah sampai 30. Pak, sampai 30. Bila sampai 30, kita tariklah trend line. Contohnya kita tarik macam ni. Okay. Sebagai contoh je, kita tarik. Dan bila dia pecah, nampak tu, dia pecah situ, boleh je buy, terus naik. Itulah perangai orang kata market. PL orang kata PL market. PL market yang sebenar. Boleh je kita tarik daripada sini ke sini pun boleh. Nampak tu? Trend line. Nanti nampak tu dia sampai 30. Dia break, dia test balik, baru dia naik. Itu cara kita nak tahu macam mana nak tarik trend line yang betul. Harap-harap tak ada orang kritik lah saya. Saya bukan doktor. Buat trend line cantik ni. Okay, so ada apa-apa persoalan lagi tak? Tadi trend line dah cerita dah. Siapa nak belajar trend line? Siapa nak belajar tentang trend line lagi? Siapa nak belajar tentang trend line lagi? Boleh, tapi next week lah kita belajar. Semua nak belajar malam ni memang orang kata tak jadi kalau malam ni kan. Okay, sebab nanti mesti lupa je resai 20 ni. So, next week kita akan belajar tentang trend line. Barulah semua nak masuk kelas next week. Okay, next week kita akan belajar tentang divergence dan trend line. Tolong ingatkan saya sebab kadang-kadang saya nak mengajar, saya pun tak ingat apa teknik saya nak ajar minggu ni. So, minggu depan tolong ingatkan saya, ada 2 teknik saya akan ajar, divergence dan trend line. 2 teknik untuk next week hari Rabu Rabu kita. So, semua dah set TP semua? Dah set TP dan tolong set kalender masing-masing untuk Rabu minggu depan. Kita punya kelas untuk trend line dan divergent. Okay, so nampak gaya kita dah sell dan kita akan update dalam grup tentang progress selling kita ni. Okay, ada soalan lagi tak berkenaan kita punya kelas malam ni ataupun kita punya sesi ni malam ni? Kalau ada tolong bagi tahu. Kalau ada soalan lagi tolong tulis. Kalau tak ada, kita akan tamatkan kelas kita pada malam ini. Brother Jans, ada apa-apa nak tambah ke? Tak apa. Tak ada Okay. Okay, semua okay. Okay, so sebelum tu, malam ni saya nak bagi special tips. Siapa nak tahu special tips saya malam ni? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu tentang special tips kita malam ini? Special tips ni. Jarang-jarang kita nak cerita special tips ni. Saya, yang lain, semua macam tak nak tahu je. Nak. Okay, malam ni special tips kita adalah lebih kepada
Jap, sebelum tu boleh chat je, maksudnya boleh cakap melalui mic masing-masing. Okey. Saya nak cerita sikit tentang macam mana kita nak dapat kefahaman. Okey, semalam sebab ada salah seorang brothers kita, saya beri tips ni dan saya rasa macam tak adil lah kalau tak bagi kepada semua orang. Inilah kunci dia nak konsisten ataupun nak jadi power dalam trading sejujurnya. So, pertama sekali yang kita mencari-cari dalam trading, boleh saya tahu tak apa jawapan yang kita mencari dalam trading? Apa sebenarnya yang kita cari? Boleh tak jawab? Saya nak tahu juga. Ada tak? Keuntungan. Alamak, keuntungan. Okey, lain? Nak duit. Oh, nak duit tu biasa. Semua orang nak duit. Okey, Ketamakan. Apa dia? Ketamakan. Lain. Yang senang nak faham. Ya, okey, dah dekat tu. Jawapan tu dah nak dekat tu. Yang senang nak faham. Dia ada ayat tu dah sampai dah tu. Apa yang kita cari sebenarnya? Okey. Alah, semua senyap pula kan. Serasi. Konsisten. Okey, konsisten tu dah betul juga. Sebelum dapat konsisten dan skill, apa yang kita nak? Sebelum kita capai duit, sebelum kita dapat ilmu tu dah betul. Selepas ilmu apa? Dia tengah-tengah. Kefahaman. Yes, kefahaman. Okey. Pengalaman yang mendewasakan. Pengalaman yang mendewasakan. Okey. So Aduh. Okay. So pemahaman, kefahaman. Macam mana kita nak dapat kefahaman? So dalam trading ramai yang tanya. Ramai yang cakap dengan saya, okey, saya nak cari kefahaman. Macam mana kita nak cari kefahaman tu? Okey, dia simple. Nak cari kefahaman ni dia ada satu ayat je. Sorry, dia ada dua ayat sebenarnya, tapi saya bagi satu ayat je dulu. Kalau dapat exploit ataupun manipulate ayat ni dan orang kata dapat gunakan ayat ni, insya-Allah trading anda semua boleh jadi pro. Brothers kita akan jadi meletup-letup kalau dah faham ayat ni. Bab kefahaman ni adalah lebih kepada satu ayat, iaitu layan. Mesti orang tak faham layan tu apa? Layan tu maksudnya kita perlu layan market. Barulah kita faham dia. Ibarat kita melayan seorang perempuan. Barulah kita faham perangai dia macam mana. Betul? So, macam mana kita nak layan market? Tak apa, saya bagi seminggu nak dapat jawapan tu macam mana nak layan market. Sebab nak layan market ni kena apa? Kenalah guna ilmu yang kita baru belajar tadi. Barulah kita faham macam nak layan market. Kena tahu layan baru puas. Kena layan baru puas. Kena tahu apa dia nak. Nampak tu? Ada seorang bunga dah bagi jawapan tu. Kena tahu apa dia nak. Betul tu. Saya setuju dengan Akish. So, apa kata kunci dia layan tu? Macam mana nak layan market? Kita jumpa next week untuk tahu jawapan dia lagi. Tapi rasanya kalau semua tak dapat jawab, tak buka kot next week. Buka trendline je kan Divergent. Okay. So, faham Semua faham Kalau tak faham pun tak apa. Nanti kita sambung dengan grup dan kita tengok apa cerita kita punya trade kejap lagi. So, kalau tak ada apa, kita tak ada apa lagi kan? So, kalau tak ada apa, boleh kita tamatkan kelas kita malam ni? Boleh. Alright. So, saya harap semua dapat tangkap dan dapat ilmu yang saya baru sampaikan tadi. Semoga dia bermanfaat pada brothers-brothers kita pada malam ini. Dan saya nak berucapkan terima kasih banyak-banyak daripada tim kami, Brotherhood of Traders, nak mengucapkan terima kasih sebab sudi join kita punya kelas pada malam ini pada 23/6 pukul 10.26 malam.